Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan loceng untuk mendapatkan video-video terkini dari kami. Dulu sedap tuan, susah. Kadang-kadang mak saya ni Ramadan sono, mereka akan hantar makanan sebab mak saya akan masak tuan untuk bagi kat jiran. Jadi jiran-jiran akan balas. Bila balas tuan-tuan, sono Ramadan boleh makan macam-macam kuih. Jadi mak saya akan masak, contohnya cucur udang. Nak cari udang jangan tanya lah, susah. Boleh dapat 2-3 ekor ikan udang kering tu dah sedialah. Ada manis, ada masin. Pergi hantar dekat jiran, jiran kata tuan. Cucur udang pun tak ada. Allah sedih kan tuan. Dia orang hina kita. Kan? Kadang-kadang dia orang balas balik dah. Balas tu yang seronok tu. Waktu Ramadan cukup indah bagi saya. Zaman tu lah. Dia orang balas kadang-kadang mi kuah kan udang penuh. Kita bagi cucur udang tak ada, dia hina kita. Kadang-kadang macam nak balas tu. Kan? Cucur udang tak ada. Cucur badak ada. Geram. Cucur kodok duduk di atas dah kan. Macam tu lah, susahnya. Tapi berkat mak dan ayah saya. Berkat macam mana? Saya cerita sikit lah. Pada 2017, mak saya ni walaupun tak pandai baca, tak pandai menulis, dia akan doa anak-anak dia. Dia doa apa? Dia akan ambil beras. Cuba tengok berkat. Dia pegang beras tu, dia akan sebut Allahumma ya bari, sampailah berapa banyak dia sebut. Kemudian dia akan sebut, ya Allah, kau jadilah beras ini, ya Allah, lembutkan hati anak-anakku seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Alhamdulillah, kami ada 6 orang adik-beradik. Semua ada master, 2 orang ada PhD. Menunjukkan bahawa keberkatan, walaupun mak saya tak pandai baca, tak pandai menulis, berkat. Dia ada cerita berkat, tak berkat di mak saya, ada cerita sikit lah. Saya sikit lah bukan. 2017, mak saya ada 5 penyakit. Darah tinggi, kencing manis, buah pinggang, jantung dan penyakit kulit. Kira memang kritikal lah. Ramadan 2017, mak saya selalu lepas buka puasa subuh, dia akan baca 2 juzuk Al-Quran. Kemudian bila baca 2 juzuk, dia akan doa. Tuan-tuan tahu apa dia doa? Bukan dia doa, ya Allah, bagilah aku murah rezeki. Tak. Bukan rumah besar, bukan kenderaan yang mewah. Apa mak saya doa? Mak saya ada 5 penyakit. Dia doa apa tuan-tuan? Ya Allah, bagilah aku mati hari Jumaat. Dia minta mati hari Jumaat. Satu hari, tiap hari dia doa itu, bagilah aku mati hari Jumaat. Saya tanya, mak, kenapa mak minta mati hari Jumaat? Dia kata, kalau mati hari Jumaat tak kena seksa kubur. Saya kata, mak jangan susah hati. Kami semua ni ustaz-ustaz, walaupun engineer, kami semua ustaz. Kami doa mak. Kata mak, dia kata, kalau hampa doa, hampa pun ada isteri, ada anak, dia kata, hampa pun sibuk, mungkin lupa aku. Saya kata, mak, kami tak lupa mak. Dia kata, kalau hampa ingat, tapi kalau aku mati hari Jumaat, aku jamin tak kena seksa kubur. Dia doa tu lah tiap kali hari Ramadan. Saya tahu tuan-tuan, masuk 2 hari nak tolak haji, saya nak pergi Mekah. Mak saya kritikal, 8 hari tak sedar, duduk terlantar atas katil. Saya tahu lah mak saya ni tak ada harapan. Saya nak bawa ni jamaah pergi umrah. Saya pun pegang tangan mak, saya cium, saya bisik kat telinga, mak, insyaAllah mak, saya orang utara, cik nak pergi Mekah mak. Mak saya tak sedar lah. Saya kata lah, aku pergi Mekah nanti, aku balik, mak dah tak ada. Terbayang apa? Hari Raya dulu, walaupun saya balik 5 hari tuan-tuan lewat, ketupat tu masih ada tuan-tuan. Tapi kali ni ketupat tu tak ada lah. Saya balik 5 hari, dulu rendang tu masih ada, dia akan simpan dekat saya. Kali ni balik, rendang tu dah tak ada. Nostalgia ni akan kenal. Jadi saya pun pegang tangan ayah, saya cium, saya peluk. Ayah, kalau mak tak ada, uruskan jenazah mak. Saya kata insyaAllah. Ayah, kalau urus jenazah mak, jangan lupa bawah tilam tu saya simpan 5,000. Jadi urus jenazah mak. Jadi kalau tuan-tuan pergi rumah saya, jangan angkat tilam, jangan angkat duit banyak. Oh tu. Sedih. Kenapa dah sedih nak lawas. Saya pun bertolak lah. 2 hari tuan-tuan, ketika wukuf, ayah saya tak telefon. Hari wukuf, ayah saya telefon. Khairi mahang nazar. Rupanya tak ada harapan. Ketika lepas zuhur, saya dengan isteri saya berdoa. Doa yang sangat-sangat doa. Salah satu 3 perkara. La turaddu da'watuhum, tidak ditolak akan dakwah, akan doa kita. Di antaranya apa?
As-sa'im hatta yuftir. Orang yang puasa sehingga dia berbuka. Macam tuan-tuan dengar ni kan, doa cukup mustajab. Satu lagi ketika wukuf pada Arafah. Ketika wukuf tu saya doa, ya Allah, tuan-tuan tahu apa saya doa? Ya Allah, kalau nak matikan mak aku, matikan depan aku. Aku nak urus jenazah dia. Aku nak mandi jenazah dia. Aku nak kapan jenazah dia. Aku nak baca talqin atas kubur dia. Saya doa sungguh-sungguh dengan isteri saya, menangis tuan-tuan. 2 hari lepas tu, ayah saya telefon. Khairi, mak hang boleh keluar hospital. Boleh discharge. Mak betul doa saya. Saya pun seronok tuan-tuan. Rupanya balik, ayah saya beli kepala ikan. Ikan seludu. Ikan seludu lah orang utara kan. Rupanya ikan seludu tu, bila belah perut, ada yang warna putih tu. Nama kelempung. Kelempung tu cukup sedap. Kami cukup minat. Bila beli tuan-tuan kepala ikan seludu tu, mak saya masak tuan-tuan, walaupun tak larang. Balik masak lagi. Dah siap masak tuan-tuan. Abang saya buat live. Saya duduk di Mekah ni. Hari ni mak masak untuk kami makan kari kepala ikan. Jadi mak saya senyum, mak saya puruh tuan-tuan. Bila dah masak siap, mereka makan, buat selfie, saya tengok. Alhamdulillah, rupanya kari kepala ikan itulah kari kepala ikan terakhir yang mereka makan. Tak ada kari kepala ikan lagi lah selepas itu. Pukul 4 petang, mak saya kena stroke. Masuk ICU. Ayah saya telefon hari keempat. Selepas selesai haji. Khairi, mak Nazak sedang menanti kamu. Saya nak balik tak balik? Saya bawa jemaah. Saya pun jumpa jemaah, macam mana ni? Saya nak balik ni. Mak saya kritikal. Jemaah kata, baliklah Ustaz, uruskan jenazah, uruskan mak. Saya pun ambil flight tambahan, balik 9 jam. Tak buka telefon. Kan duduk atas flight. Dalam hati saya, aku buka saja, mesti mak dah meninggal. 9 jam. Sampai-sampai, saya nak buka tak buka? Isteri saya kata, bang, buka bang, redalah bang. Sebab tu tuan-tuan, kita ada suami, kalau ada isteri solehah, alhamdulillah, tenang hati kita. Sebab ketenangan yang ada. Bang, buka bang. Saya pun buka. Buka-buka tuan-tuan, tak ada mesej. Maksudnya mak saya masih hidup. Saya pun naik daripada KLA, ambil Grab, bawa punya laju Grab ni. Saya kata, mesti sampai 2 jam suku, 2 jam suku. Allah tuan-tuan, bukan Myri, King of the Road. Saya sewa BMW. Laju tuan-tuan, 18, 220. 2 jam suku sampai. Ayah saya sedang menanti. Saya pun meluruh ke ayah, saya cium tangan, saya peluk. Ayah, mak macam mana? Mak sedang bertunggu, dia kata. Saya pun naik lift pergi. Mak saya 8 hari dah tak sedar. Inilah tuan-tuan keberkatan yang ada pada seorang ibu. Bila tak ada dah tuan-tuan cahaya tu. Saya tengok mak saya Nazak, tak sedar, wayar penuh. Saya cium tangan, saya bisik kat telinga. Mak, cek sampai dah. Orang utara cek. Tiba-tiba 8 hari tak sedar, dia buka mata. Hang balik ke? Hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu mak. Aku ingat hari Jumaat. Aku nak mati hari Jumaat. Ingat dah dia doa ketika Ramadan. Dia nak mati hari Jumaat. Saya kata, dah mak, hari ni hari Rabu, mak banyak umur, saya balik mak. Dah, aku nak mati hari Jumaat, dia kata. Dia dah ulang tu lah. Saya kata, dah mak akan banyak. Rupa-rupanya tuan-tuan ringkas cerita. Hari Khamis pukul 10, doktor panggil. Ni Hajah, keluarga Hajah Ramlah. Ya, Hajah Ramlah dah meninggal pukul 10 pagi. Hari Khamis. Dia minta hari Jumaat, mati hari Khamis tuan-tuan. Semua termenung, menangis. Adik saya yang kecil, dia kata, bang, hari raya itu kita makan rendang mak, raya kali ni dah ada bang. Menangis. Bang, hari itu kita makan ketupat mak balut, hari ni tak ada raya ni. Menangis semua. Jemaah emosional sikit tuan-tuan. Semua menangis, tak boleh menerima kenyataan. Bila tak boleh terima, tiba-tiba nurse lari daripada bilik ICU. Doktor, Hajah Ramlah masih hidup. Dia orang buat CPR. Bila buat CPR tuan-tuan, patah ni. Mak saya masih hidup. Bila masih hidup, doktor kata, pergi, siapa nak tengok? Saya lari tuan-tuan. Saya cium tangan mak saya. Saya cium pipi. Itulah ciuman yang paling sedap yang pernah saya cium tuan-tuan. Saya cium kuasa kepunya pipi mak tu. Saya bisik, mak, ni Khairi ni. Dia sebut Allah masih hidup tuan-tuan. Bila masih hidup, pukul 12 malam tuan-tuan, hari Khamis, malam tu malam Jumaat, kritikal. Tak boleh buat apa dah. Doktor kata sila tunggu, siapa nak tunggu. Kami 26 orang cucu, semua hafal Quran. Sambung baca. Pukul 5.32 pagi Jumaat, jantung dia mula menurun.
Akhirnya tinggal 40, ayah saya pergi dekat telinga. Ayah tengok mak, dia bisik kat telinga mak saya. Wahai isteriku, aku redha kamu isteriku. Bila sebut macam tu, mak saya pun Allah mati tuan-tuan. 5.32 minit pagi hari Jumaat, seperti mana dia minta. Mati tuan-tuan. Bila mati tuan-tuan, kami tengok, ya Allah, mak dah tak ada. Dia minta hari tu. Lalu angkat jenazah mak turun untuk dimandikan. Bila nak mandi tuan-tuan, datang 2 orang ustazah. Ustazah kata kami ditugas untuk mandikan. Saya tahu ustazah, boleh tak kami nak mandikan? Sila. Lalu kami letakkan tangan atas katil tu. Letak tangan, saya angkat dengan abang jenazah mak saya. Letak atas tangan ni. Cucu-cucu semua ni. Bila letak, saya ambil air, saya siram tubuh mak saya. Saya kata apa? Ya Allah, kau jadikanlah ya Allah air yang kena tubuh mak aku ni gugur ke bawah. Kau gugurkan dosa mak aku ya Allah. Menangis semua yang dalam bilik mandi tu, termasuk ustazah tadi. Ustazah tadi menangis tuan-tuan. Bila menangis habis, kami kapan jenazah mak. Dah habis, ustazah ni jumpa, Pak Cik, ni siapa yang ramai ni? Lalu ayah saya kata, inilah anak dan cucu. Dia kata, saya 30 tahun dah mandikan jenazah, tak pernah jumpa ada anak dan cucu mandi jenazah mak dia macam ni. Seronok ustazah tu. Kemudian angkat jenazah mak, letak, panggil ayah jadi imam. Ayah saya angkat takbir dah selesai, dia doa. Tuan-tuan, apa dia doa? Ya Allah, ini isteriku masa hidup sangat baik ya Allah, jadikan dia ahli syurga ya Allah. Wahai isteri-isteri yang ada, sembahyang kamu belum tentu untuk syurga, puasa kamu belum tentu, tapi redha seorang suami jamin syurga Allah. Sebab tu carilah keberkatan pada suami dan ibu dan ayah. Bila sebut macam tu, saya teringat mak saya selalu doa, kalau aku mati hari Jumaat, tolong ke bumi sebelum waktu asar. Jadi bawa balik tuan-tuan, tengok-tengok nak masuk waktu asar. Kami pun masukkan mak dalam yang lahat, dah siap tutup dengan tanah. Tiba-tiba dengar lawangan azan. Bila dengar lawangan azan tuan-tuan, saya pun baca talaqin seperti mana diminta. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, cari keberkatan. Di antara apa tuan-tuan? Siapa yang ada ibu dan ayah, itulah keberkatan yang cukup hebat. Tapi sekarang ni mak saya dah tak ada, saya ada ayah. Ayah ni tuan-tuan, berkat macam mana? Ayah saya garang. Ini masa sikit bagi menangis tuan-tuan, tak lalu nak makan. Ayah saya garang tuan-tuan. Sebab tu bila saya ceramah, saya ikut ayah saya. Suara saya garang tu. Suara saya ni kuat. Ayah saya garang macam mana? Sampai sekarang umur 84 tahun masih hidup. Ayah saya kan, kalau dia baca khutbah, siapa tak perlu pakai mic, Alhamdulillah, suara dia garang. Kuat semua. Datuk kat parlimen pun garang lah kan. Tapi saya ikut ayah saya. Tapi saya cakap pandai. Daripada dulu, kalau saya duduk, kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, saya cerita, saya duduk di sekolah, saya akan cakap, kawan saya boleh terpengaruh kan? Saya kata kawan-kawan, jom kita mandi sungai. Kawan kata nak mandi apa? Kami bukan pandai berenang. Saya kata tak apa, kalau tak pandai berenang, hampa lemah, aku selamat. Apa maksud dia? Maksudnya kalau sana lemah, saya selamat lah. Dia orang ingat kalau dia orang lemah, saya selamat. Silap tu. Kalau lemah, aku selamat. Jadi dia orang kata tak apalah, jom kita pergi mandi. Belakang rumah saya ada sungai. Jadi saya pandai berenang masa tu umur 11 tahun. Mandi sungai masa tu, swimming without trunk. Mandi telanjang lah, mana nak pakai baju tu beli trunk apa kan. Jadi saya pandai berenang, saya akan naik pokok jawi, saya akan terjun macam Pandalela Renong. Umur 11 tahun Datuk, masa tak bersunat lagi. Kira zaman tu saya bersunat umur 15 tahun. 15 tahun baru bersunat. Kira masa tu pakai tok mudin, duduk atas batang pisang. Tok mudin pun terkejut, mana satu batang pisang ni. Nampak tuan-tuan nak menangis, mampu sikit kan. Kamu boleh tuan-tuan kan. Jadi terjun, bila saya terjun tu, tum. Bila pusing tu, agak-agak apa yang pusing? Pum tu, kawan saya tak pandai berenang. Dia orang turun tuan-tuan, air paras ni. Jadi bila saya terjun tu, saya berenang. Dia orang turun, dia orang berselam juga. Dia orang tak pandai berenang, 30 orang. Saya pun heran, kenapa dia orang selam ni tak pandai berenang? Kalau lemah, susah saya. Saya pun angkat kepala, tengok-tengok kenapa dia orang tak selam tuan-tuan. Bapak saya duduk atas tebing lah. Bapak saya garang tuan-tuan. Dia tunggu dengan wayar telefon. Dia lipat tu. Wayar telefon tu ada kupra. Dia lipat tu. Dia kata naik. Apa maksudnya? Naik maksud dia? Naik kena, tak naik aku turun hang kena. Maksudnya dua-dua kena.
Kalau dia kata naik lah, maksud dia naik tak kena lah kan? Kalau tak naik aku turun kena. Ni naik, maksud dia naik kena, tak naik pun kena. Kawan saya semua swimming without trunk. Naik tu baju tak ambil, lari macam penguin tu. Tinggal saya naik, saya tahu dah. Saya tuan-tuan umur 53. Seumur hidup saya tak pernah lawan ayah saya. Ayah saya katalah apa pun, sami'na wa ata'na, sampai sekarang. Ayah saya cukup garang, tapi bila ayah saya makan tuan-tuan, ayah sedap, dia sanggup nak suap mulut dia suap mulut saya tuan-tuan. Sampai sekarang. Dan kalau saya makan, ayah saya tengok sedap, saya tak sanggup nak suap mulut saya suap mulut ayah saya. Kerana ada keberkatan. Ayah saya sekarang, dia kata naik. Bila saya naik tuan-tuan, dia lipat wayar telefon. Dia lipat dua, maksudnya dia bagi satu, 2 in 1. Kena satu lekat dua. Wayar telefon. Saya swimming without trunk. Naik, pam dia bagi. Kena, terkeluar kulit. Ayah, pam lagi. 4. Ayah, 6. Punggung saya tak ada kulitnya. Balik, dia kata. Saya lari balik, mak saya duduk tunggu dah. Mak saya orang Siam lah. Dek-dek buat apa tu? Dek-dek tu budak-budak. Dia akan cakap panjang belakang. Dek-dek buat apa tu? Tak akan buat panjang. Mat Arif Zukun. Mak, ayah rotan. Rupanya bukan kerana rotan tu mandi sungai. Kerana saya tak solat asar. Dan nak masuk maghrib lah. Kepala yang tak solat siapa? Saya. Jadi mak kata, pergi semayang. Habis semayang tuan-tuan, biasalah kena rotan siapa pujuk. Selalu bukan ayah yang pujuk, mak. Eri, mai makan? Ramau, sakit doa. Rotan. Sakit ni wayar telefon tuan-tuan, terkeluar kulit tu. Tuan-tuan gelak apa? Bagi dengan wayar telefon ni. Sakit lah tuan-tuan, nak jalan tak boleh. Nak pergi kat mak tak boleh. Eri, makan. Mak saya gaul tuan-tuan. Masa tu susah. Mak gaul dengan ikan sepat yang kering tu. Dia bubuh daun bawang kuring. Allah punya sedap wangi tuan-tuan. Dia gaul. Marilah mak suap. Tak mau. Mak suap. Bagi wayar telefon tu. Kita protes lah. Dalam Kak Mak duduk sebelah mak. Mak suap mulut saya tuan-tuan. Habis satu. Saya tak makan daripada petang. Habis 3 pinggan. Habis mak kata pergi sembahyang Isyak tidur. Habis sembahyang Isyak nak tidur. Tuan-tuan, nak tidur melentang tak boleh. Berdenyut. Nyut. Bukan kemut. Berdenyut. Dia beza tuan-tuan. Berdenyut ni. Nyut. Saya tidur macam mana? Menderang. Kain tak boleh gulung sebab air bisa dah keluar dah. Wayar telefon saya tutup dengan kain saja. Bila 4 jam sakit, jangan tanya lah. Wayar telefon. Pukul 11.30 masuk seorang lelaki umur 45 tahun memegang sebotol minyak angin. Lelaki yang garang. Dia tolak pintu rumah saya tuan-tuan, tingkap pun tak ada. Pintu hanyalah ensil saja. Dekat saja dia tolak bunyi. Saya tahu ayah saya masuk. Masuk dia duduk sebelah saya sedang menerak. Letak kain dekat punggung. Dia selak. Dia tengok punggung saya tak ada kulit lah. Dia celup minyak angin, dia sapu. Dia kata apa? Ya Allah, aku buat zalim ke anak aku, ya Allah. Menangis ayah saya. Tuan-tuan, pernah dah kita buat zalim ke anak kita? Pernah dah kita buat silap? Pernah dah kita minta maaf? Menangis ayah saya. Saya duduk dengar. Oh, hang balon aku, hang teriak tu. Kan? Rupa-rupanya tengok keberkatan seorang ayah. Habis tuan-tuan dia sapu, dia tutup. Lepas dia tutup, dia berdiri. Ketika berdiri, dia angkat takbir. Allahu Akbar. Terus dia sujud. Ketika sujud, dia doa. Apa dia doa tu tuan-tuan? Keberkatan seorang ayah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bagikan pasangan aku, anakku penyejuk mata, ya Allah. Jadikan dia seorang pemimpin. Kerana doa ayah saya 11 tahun masa umur saya jadi manusia sekarang. Kerana seorang ayah. Itulah keberkatan tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan dia kasih Ramadan ni, walaupun kita PKP tak boleh balik, tuan-tuan telefon lah yang ada ayah, ya sihat kah? Dia bukan nak duit tuan-tuan, tapi dia nak dengar suara tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan boleh balik, tuan-tuan cium tangan, ulur-ulur lah sama. Sikit tanda ingat, banyak tanda ada. InsyaAllah semoga majlis kita ni ada keberkatan. Saya diberi sampai 7-9 minit saja. Dah lebih dah 7-10. InsyaAllah saya mohon maaf jika ada silap dan salah. Terima kasih Datuk sudi dengar.
tuan-tuan pihak media, insyaAllah jangan lupa 5 hari bulan Mei 9.30 saya di Astro Oasis. Tempat lagi promo tu. Kami 3 orang, Ustaz Aslim, Dr. Izhar dan saya. Kami ada program nasihat daripada 3 beradik selama 13 episod. Tengoklah banyak manfaat. InsyaAllah, terima kasih banyak. Semoga ada berkatan pada petang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.